Saya katakan ya, dulu orang-orang yang dikatakan yang memperjuangkan salafi pada masa itu tidak dikatakan salafi. Mereka katakan bahawa perjuangan salafi ini adalah perjuangan kaum muda. Kaum muda ni diambil dari pengistilahan yang ada di Turki. Dikatakan kaum Atik. Kaum Atik ni kaum tua, seperti Baitul Atik. Rumah tua, saya tulis rumah tuan ya, rumah tua. Dan dipanggil kaum jadid. Tapi kaum muda yang ada di Turki bukan gerakan agama, dia gerakan politik. Gerakan politik yang kita rasa bahawa kita tidak perlu menubuhkan politik, sebab tak secara langsung Islam tu politik. Tapi politik yang sahih, bukan politik yang bercelaru ni. Oleh kerana gerakan kaum muda ni bergerak dibawa oleh mereka-mereka yang belajar di Mekah, di mana di Indonesia, di bawah Indonesia, maka kaum muda ini pertama sekali tentulah tak senang dengan penjajah. Maka mereka itu menentang penjajah, memberi semangat kepada umat untuk menentang menjajah Belanda. Belanda pada masa itu yang tahu yang paling kuat membangunkan semangat untuk menjatuhkan dan mengusir Belanda adalah kaum muda dan membawa Quran dan hadis. Jadi Belanda tidak tahan, maka Belanda fitnah. Dia mengatakan bahawa ini kaum muda yang datangnya semangatnya daripada Turki, maka dikatakan kaum muda ini pengganas. Aliran kaum muda yang dikatakan sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah, itu sampai ke Melaya, ataupun pada masa itu Melaya ya, ataupun Malaysia sekarang, dan Singapura. Pada masa itu tetap dikatakan kaum muda. Oleh kerana Melaya, Singapura menghadapi komunis, maka kaum muda dikatakan bahawa kaum muda lah yang mencetuskan ataupun menjadikan 30 juta umat di Indonesia jadi komunis. Dan 10 juta jadi Kristian. Jadi ditekankan bahawa kaum muda ini adalah pengganas, jadi komunis. Kaum muda ini pemecah belah dan sebagainya. Sekarang komunis dah tak ada, yang ada teroris. Maka dilabelkan kaum muda ni sekarang sebagai Wahabi, dan Wahabi ini tidak disenangi oleh Yahudi. Maka dikatakan sebagaimana kaum muda tidak disenangi oleh Belanda, disilakan kaum muda, dan Wahabi ini tidak disenangi oleh semua orang-orang Yahudi dan Nasrani, dikatakan Wahabi. Maka Wahabi ini diwawarkan, dan Wahabi sekarang sama dituduh seperti kaum muda dulu, sebab pelanjut dakwah salafiyah. Dan salafi sekarang dikaitkan, kalau dulu dikaitkan dengan komunis, tetapi sekarang dikaitkan dengan teroris. Saya nak buktikan, ini satu buku yang sahabat kita beri. Buku ini ada manfaatnya. Bukunya ditulis oleh Hamkah. Ini sejarah yang tak boleh diubah. Teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor. Lihat, Johor paling tidak senang. Maaf, bukan pemerintah Johor, bukan Raja Johor, tetapi ulama-ulama yang diulamakan di Johor itu yang tak senang dengan gerakan yang dikatakan kaum muda dulu, yang dikatakan Wahabi sekarang, yang sebenarnya adalah gerakan salafi. Gerakan salafi. Saya kata gerakan salafi kerana salafi kembali kepada Quran dan hadis. Tidak ada pilihan bagi kami. Quran dan hadis tidak bohong. Quran dan hadis tidak boleh dibohongi. Diberi amaran Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atasku sekali saja, bersedialah satu bangku daripada neraka. Tetapi bid'ah itu bohong. Sebab bid'ah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sebuah bid'ah itu sesat, antum sudah tahu. Kenapa sesat? Bid'ah itu bohong. Allah dan Rasulnya tidak mengatakan, dia mengatakan Allah dan Rasulnya mengatakan. Bid'ah itu khurafat. Sebab banyak benda-benda yang tidak ada dalam agama dimasukkan, cerita-cerita khurafat ni yang tak masuk akal. Tahayul, benda-benda khayal. Itu dipakai oleh mereka dimasukkan dalam agama. Itu jenis bid'ah yang paling bahaya sekali adalah kesyirikan-kesyirikan
Yang saya kalau lupa nanti, ada satu potongan akhbar kecil ni yang sahabat membagi, Saudara Ahmad membagi yang ni. Saya akan jelaskan nanti. Jadi apa katanya? Kata Mufti Johor ni, cuba lihat tuan-tuan. Dari dulu mereka ingin menghapuskan gerakan salafi, tetapi Allah mengutus Rasulnya dan Rasulnya mengkhabarkan kepada kita, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khazalahum. Akan sentiasa ada dalam golongan umat ini. Tak kira umat di Singapura, umat di Malaysia, umat di Indonesia, di Mekah, di mana, di mana pun akan ada satu golongan, tapi golongannya kecil. Golongannya kecil. Sebab Rasulullah SAW sudah kabarkan, bada al-Islam wa ghariban sayaudu ghariban kama bada. Ghariban sini kecil. Aqilla. Jadi yang kecil ini tetap dipelihara oleh Allah SWT, tidak akan membahayakan mereka walaupun orang ingin membunuh mereka. Itu hadis Bukhari. Makanya ini yang kita pegang. Kita kecil. Sebab Rasulullah SAW dah mengatakan kecil. Begitu juga Allah mengatakan thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin dalam Al-Quran. 1/3 daripada umat dulu dan sedikit daripada umat kemudian. Dan orang-orang seperti ini, am hasibtum an tadkhulal jannata walamma ya'tikum mathalul ladzi khalau min qablikum, itu Al-Quran. Ya, kamu jangan berangan-angan mudah masuk syurga sebelum kamu diuji sebagaimana orang-orang seperti dulu. Ujiannya apa dia? Di antaranya ni, kami akan difitnah. Rasulullah SAW difitnah gila, tukang syair, entah apa-apa lagi. Ya kan? Tapi kita dituduh macam-macam lagi. Pengganas, komunis dan sebagainya. Contohnya, saya lihat di buku yang ditulis oleh Hamkah ni, di halaman 1. Ya? Tiada guna kerana mengilurukan orang ramai. Kaum muda menyebabkan 30 juta jadi komunis. Kata Mufti Johor dulu. Kata Mufti Johor dulu. Siapa nama Mufti Johor? Saya nak sebut ya, supaya lebih mafhum. Saya alui ya, Al-Haddad. Itu Mufti Johor dulu. Dan dia mengeluarkan kenyataan yang sangat mengilurukan. Dia mengatakan ajaran kaum muda ini mengilurukan, tetapi kenyataan dia lagi mengilurukan. Semoga Allah mengampunkan dosanya sebab dia sudah wafat, sudah meninggal. Apa katanya? Saya ambil sesuatu. Tadi mengatakan bahawa aliran kaum muda yang dikatakan sekarang Wahabi, sebenarnya Salafi, menjadikan orang tu ataupun penduduk di Indonesia 30 juta jadi komunis, 10 juta jadi Kristian. Di sini apa katakan? Di sana, kerana itu, katanya di Indonesia, kerana itu orang-orang Kristian di sana telah menjadi diayah mereka. Dengan itu pula 10 juta umat Islam Indonesia menjadi pemeluk agama Kristian dan 30 juta menjadi komunis. Itu kenyataan siapa? Mufti Johor dulu. Satu tuduhan. Okey? Saya teruskan. Ini kenyataan siapa? Kenyataan Mufti Johor yang direkam dan ditulis oleh Hamka dalam bukunya. Kaum-kaum muda yang dikatakan Wahabi sekarang, kaum-kaum muda ini mengambil fatwa-fatwa mereka daripada Qadiani. Dikatakan, saya berapa bulan yang lalu membentangkan satu kertas kerja di satu masjid di Perlis tentang Qadiani. Sebab masyarakat Perlis minta saya bentangkan ni kerana di Perlis sudah berkembang Qadiani. Cuba lihat. Dan yang awal-awal mentang Qadiani adalah kami, orang-orang yang katakan Salafi. Maka saya membentangkan satu kertas kerja di satu masjid dan kita menjelaskan bahawa Qadiani adalah golongan kafir kerana dia mengaku sebagai Nabi baru. Siapa mengaku sebagai Nabi baru, kafir. Betul kan? Ahmad Ghulam Qadiani dan Hasan Al-Bandung. Hasan Al-Bandung ni antara orang yang menghidupkan sunnah. Ya kan? Mengajak, walaupun ada khilafiyah yang ada di situ, tapi Hasan Al-Bandung tetap pengasas sunnah yang ada. Jangan dinafikan. Kebanyakan antum mengenal sunnah di antaranya daripada buku Hasan Al-Bandung. Tak senangnya dengan gerakan yang dikatakan gerak muda Salafi, dikatakan bahawa Salafi ini pengganas. Begitu juga kata Mufti Johor, dan mereka tidak percaya kepada beberapa tiang agama Islam. Tapi tidak diceritakan. Mereka ini dinamakan oleh ulama al-maklum minad dini bid darurah, kata Datuk itu. Ini satu tuduhan. Seterusnya, saya tak ambil banyak. Tapi yang penting dulu.